Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar Malaysia? Dalam Malaysia Petang ini bersiaran bersama saya Nurul Hidayah Umul dan juga saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? Baiklah, kita tak nak buang masa sebab kita banyak nak kongsikan. Kerana semalam sebenarnya termenung kita seketika melihat jangkitan kes COVID tertinggi, mencatatkan kes harian tertinggi setakat hari ini setelah hampir lebih setahun kita menjalani dikenakan dengan COVID dan sebagainya. Semalam merupakan kes positif harian yang tertinggi, iaitu sebanyak 3,027 kes. Dan semalam juga antara negeri-negeri yang mempunyai catatan kes baharu tertinggi adalah Johor dengan 1,103 kes. Diikuti juga kalau kita tengok Kuala Lumpur dan Selangor. Kalau kita campurkan, jumlah dia hampir juga 1,000. Dengan Selangor mencatatkan 706 kes, Kuala Lumpur pula 316 kes, dan Sabah juga belum menampak lagi keredaan dia bila kes di Sabah telah mencatatkan 493 kes. Dan kalau kita dapat saksikan, itu antara 3 negeri kes mencatatkan kes tertinggi. Dan diikuti oleh Pulau Pinang sebanyak 111 kes, Negeri Sembilan iaitu sebanyak berapa ya di sini 63 kes, dan juga Perak 59 kes, Kelantan 66 kes, dan juga Kedah 30 kes. Dan dapat kita saksikan di sini Perlis setakat ini mencatatkan 0 kes. Masih lagi dalam keadaan yang agak selamat di situ. Zona hijau masih lagi dikekalkan. Dan kalau kita sentuh pula mengenai kes kematian, setakat semalam kes kematian baharu dicatatkan adalah sebanyak 8 kes kematian, di mana 4 daripadanya adalah lelaki dan 4 daripadanya pula adalah wanita. Dan kesemua mereka kalau diteliti adalah golongan warga emas yang berusia sekitar 56 tahun sehingga 81 tahun. Betul. Dan kalau kita lihat juga, kes yang tertinggi dicatatkan semalam adalah Johor dengan Muar mencatatkan jangkitan yang tertinggi. Namun kalau kita lihat juga semalam tular di media sosial apabila mengatakan bahawa kes di Johor itu mencatatkan 1,103 kes, di mana Muar mempunyai nilai jangkitan yang tertinggi, iaitu sebanyak 789 kes, diikuti dengan Kulai 165 kes. Dan juga tular semalam kita tahu bahawa satu keluarga di Labis, 16 ahli keluarga itu dijangkiti oleh COVID-19 dengan mencatatkan 1 kematian. Mereka dikatakan telah berjalan-jalan dari tarikh 17 hingga 25 Disember untuk melawat keluarga di kawasan KL dan Selangor, dan 16 daripada mereka telah didapati positif. Itu antara yang menarik di boleh diceritakan tentang Johor dan juga Muar. Dan kalau kita lihat juga daripada segi statistik mengikut negeri ataupun jumlah kluster aktif, semalam saja kita mencatatkan 9 kluster baharu, di mana antara kluster itu adalah kluster Tapak Bena Jalan Ipoh, kita ada kluster Senayan Murni di Johor, kita ada kluster Tapak Bina Hartamas di Kuala Lumpur, Damai Pelangi di Selangor, Rungkup di Kuala Lumpur, Keranji Tabuan di Sarawak, dan juga kita ada lagi satu kes kluster baru di Desa Setapak Kuala Lumpur, dan juga ini juga kluster dari Kuala Lumpur Jalan Jaya, dan satu kluster baru di Putrajaya, iaitu kluster Ziarah Putra. Di sebenarnya kluster ni kalau kita tak jaga SOP lah. Bila kita tak jaga SOP, kita berziarah, kita tak berjalan ke mana-mana. Betul. Berjalan tu tak salah. Cuma kalau kita bercakap dekat-dekat, tak memakai pelitup muka, tak basuh tangan, duduk dalam kawasan yang bersembang rapat-rapat dan sebagainya, itu yang sebenarnya menjadikan kes-kes itu semakin tinggi. Kalau kita melawat keluarga dan sebagainya, kalau kita mengekalkan SOP itu, mungkin takkan adalah kluster-kluster baru itu. Tetapi kalau sekiranya anda rasa anda seorang yang sukar untuk menjaga SOP, baiklah anda duduk di rumah. Itu yang terbaik sekali, dan memutuskan rangkaian COVID-19. Itu yang pastinya. Okey, dan kita nak sentuh pula mengenai perkembangan COVID-19 di serata dunia, di seluruh dunia. Kes sehingga semalam mencatatkan angka peningkatan, di mana sehingga semalam mencatatkan sebanyak 88.49 juta kes, di mana jumlah kes kematian di seluruh dunia menghampiri 2 juta kes, iaitu
1.9 juta dan mungkin hari ini telah pun mencecah 2 juta ya. Dan kes sembuh keseluruhan adalah 63.61 juta. Dan seperti biasa Amerika Syarikat menduduki tempat yang tertinggi mencatat kes sebanyak 22 ratusan ribu sebenarnya. Kes baharu yang dikesan dalam tempoh 24 jam jadikan jumlah terkini adalah 87,941 kes, 154 kes positif global. Dan ianya diikuti India dengan 10.39 juta kes dan Brazil dengan 7.961 juta kes, dan kes positif di Rusia kini mencecah 3.29 juta, manakala UK, Perancis, Turki, Itali dan Sepanyol melempasi angka 2 juta. Okey, itu antara yang kita dapat saksikan, dapat rangkumkan di mana kita lihat kedudukan Malaysia di dalam tangga 70 di dalam dunia, dan dilihat Amerika Syarikat mencatatkan rekod hampir 4,000 kes kematian saban hari. Ianya sekaligus mencatatkan rekod kes kematian yang tertinggi sekali, di mana dalam tempoh 24 jam bagi satu tempoh masa yang sama. Dan sementara itu jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di seluruh dunia seperti yang saya kongsikan sebentar tadi telah pun mencecah sebanyak 88 juta kes. Dan seperti biasa ya, kita nak kongsikan lagi tapi mengenai sebelum kita pergi sana ni, kita nak kongsikan tentang berita vaksin. Kalau kita tahu beberapa negara telah pun menjalankan suntikan vaksin kepada semua, hampir semua rakyat-rakyat Malaysia, dan kita tahu juga Malaysia akan menerima vaksin kita pada bulan depan, dan juga kita tahu Kanada, US semua dah dapat vaksin. Namun kita tertanya-tanya apakah nasib negara-negara miskin seperti di Afrika, di beberapa negara seperti di Asia Tenggara. Namun ini berita yang kami ingin kongsikan kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengesahkan negara miskin di dunia akan menerima dos pertama vaksin COVID-19 antara hujung bulan ini sehingga pertengahan Februari. Dan pengarah Jabatan Imunisasi WHO, Kate O'Brien berkata, melalui usaha yang dikatakan ataupun perikatan global yang dinamakan COVAX ini, mereka akan mendapatkan 2 bilion dos untuk diedarkan kepada beberapa negara miskin. Dan katanya COVAX merupakan sebuah inisiatif antarabangsa yang dipimpin oleh WHO untuk memastikan 20% daripada populasi negara-negara miskin seperti negara Afrika dan juga beberapa negara Asia Tenggara ini mendapat vaksin COVID-19. Ialah kalau kita tengok, mungkin mereka tak mampu untuk membeli vaksin-vaksin ini, namun risiko untuk mendedahkan jangkitan COVID di seluruh negara itu masih tinggi. So ini pertubuhan yang kita nak sama-sama bantu negara-negara miskin untuk kita ratakan lengkung jangkitan COVID-19 secara global. Baik, kita ni cerita tentang COVID, tentang banjir dan sebagainya. Ini kita nak tanya rakyat-rakyat di Kelantan ni kenapa degil sangat ni, sebab 75 orang daripada mereka telah di compound. Katanya ada yang tengok banjir, ada yang main dengan air banjir. Tak takut ke? Kan baru-baru ni ada yang lemas, ada yang kena renjatan elektrik dan sebagainya. So berhati-hati sebab nilai RM1,000 itu adalah satu nilai yang tinggi untuk kita kena compound. Lagi-lagi zaman COVID ni, baiklah kita duduk rumah ikut SOP, jangan main banjir, jangan sibuk-sibuk nak tengok air banjir dan sebagainya. Ikut je arahan pihak pemerintah untuk kalau dia suruh kita pergi pusat pemindahan, pergi, tak payah buang masa. Sebab RM1,000 tu kita boleh belanja untuk buat macam-macam. So jangan kita lakukan perkara-perkara itu. Okey, dan kalau tadi Helena telah pun sentuh mengenai situasi banjir semasa di sekitar beberapa negeri di Malaysia yang mencatatkan keadaan yang boleh disifatkan sebagai keadaan yang kritikal ketika ini, khasnya di Pahang kalau kita dapat saksikan sampai bumbung pun dah tak nampak. Tenggelam habis. Dan mungkin kita boleh kongsikan situasi banjir yang melanda di beberapa negeri semakin buruk ini dengan peningkatan mendadak jumlah mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Dan di Pahang mangsa banjir setakat pagi tadi meningkat kepada 27,073 daripada 7,200
278 keluarga yang ditempatkan di 275 pusat pemindahan sementara di 9 daerah. Dan peningkatan ketara dilaporkan berlaku di Temerloh. Kalau kita dapat saksikan tadi, Temerloh telah pun ditenggelami, hampir separuh Temerloh telah pun ditenggelami dengan banjir. Dan menurut dalam pada itu di Terengganu pula, kita sentuh di Terengganu pula, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 12,899 orang di 50 pusat penempatan banjir sementara pada pukul 8 pagi tadi berbanding 8,138 orang pada petang semalam. Dapat kita saksikan jumlah peningkatan yang begitu ketara daripada 18,000 kepada 12,000, hampir dari 3,000 mendadak. Betul. Kenaikannya di situ hampir dan di situ pula dalam pada itu kita sentuh pula mengenai perkembangan banjir di Kelantan, di mana jumlah mangsa banjir meningkat kepada 6,319 mangsa berbanding 1,726 keluarga, berbanding 5,896 orang, hampir kenaikan dalam beberapa ratus mangsa banjir dilaporkan. Dan menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan Kota Baharu menjadi jajahan terbaru yang dilanda dengan banjir, di mana 13 orang mangsa selepas banjir melanda 5 jajahan lain, iaitu antaranya Kuala Kerai, Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli dan juga Gua Musang. Betul, dan itu antara yang dilakukan oleh yang terjadi kepada negara-negara yang sedang dilanda banjir itu. Namun kita harus bangga kerana kita mempunyai kerajaan yang begitu prihatin. Kalau kita lihat ada beberapa kes rakyat yang terkena rencatan elektrik, maka dengan itu, dengan kes yang begitu banyak di Pahang, iaitu lebih 27,000, hari ini TNB Pahang akan menutup sementara 82 pencawang elektrik di negeri Pahang susulan banjir besar yang berlaku di beberapa daerah di negara itu. Dan antara pencawang yang paling banyak ditutup sementara adalah di Temerloh, iaitu 38, diikuti dengan Lipis 23, Jerantut 19, Maran dan Jengka hanya 2 ditutup. Dan kita menurut pengurus besar TNB Negeri Pahang, Datuk Badrul Syam Saad berkata, pencawang elektrik ini dihentikan tugas sementara ataupun ditutup sementara, dan mereka akan bekalkan set jana kuasa mudah alih untuk digunakan. Dan kalau anda yang berada di Pahang, kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan elektrik dan sebagainya, mungkin anda boleh menghubungi talian TNB Care Line di talian 15454 ataupun tengok saja nombor dekat pencawang elektrik yang berada di kawasan anda Dan semula. sebaiknya waktu-waktu banjir ni kan elakkan diri daripada menghampiri kawasan pencawang elektrik. Betul, itu sangat penting. Sebab ianya boleh mengundang kepada musibah. Dan sekiranya kepada ibu bapa, elakkan daripada membenarkan anak-anak anda daripada bermain dalam situasi air banjir, sebab kita tak tahu keadaan banjir itu bagaimana, dan situasi kedalaman banjir itu tidak kita ketahui bagaimana kedalamannya. Begitu juga sekiranya anda memandu, elakkan daripada untuk menongkah arus banjir itu sendiri. Ya, dan bercakap tentang memandu ni, kita ada perkemas kini tentang penutupan jalan di LPT1. Kalau kita tahu ia banyak terjejas, terutamanya daripada memaklumkan bahawa LPT1 memaklumkan bahawa kilometer 126.3 Jenor Temerloh telah ditutup sepenuhnya pada jam 2.30 pagi tadi. Selain itu, kilometer 113 dan kilometer 115 Lancang Temerloh masih ditutup sejak Selasa lepas, dan itu antara jalan-jalan yang ditutup. Dan beberapa lagi, ini juga kenyataan rasmi daripada Ahnid Berhad. Setakat 12 tengah hari tadi, kita dah tahu laluan 126 telah ditutup kerana dinaiki air, dan antara jalan yang masih ditutup adalah di laluan kilometer 84.6 hingga 84.7, iaitu antara persimpangan Lancang ke persimpangan Karak yang menghala ke Kuantan masih ditutup. Dan walau bagaimanapun, laluan antara Lancang menghala ke Kuala Lumpur telah dibuka pada jam 9 pagi tadi, 9 pagi jam 5 Januari lepas. Dan kalau anda yang ingin menuju ke negeri-negeri di timur Semenanjung, anda mungkin boleh menangguhkan perjalanan anda dan tengoklah perkembangan terkini di laman web rasmi mereka di eBencana.
bencanaalam.jkr.gov.my ataupun pergi saja ke Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Itu sekiranya untuk mereka yang ingin menghantarkan bantuan sebenarnya, Helena. Ya. Dan untuk sedikit makluman, kita nak kongsikan anda kalau boleh dikabarkan sekarang ni bantuan dah melebihi daripada kapasitinya seperti beras dan mungkin bantuan daripada segi kewangan amatlah diperlukan ketika ini untuk meringankan beban mereka. Dan nampaknya kita akan berhenti rehat seketika. Betul, kembali selepas ini banyak lagi kami nak ceritakan tentang COVID-19. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Malaysia petang ini, dan seperti yang kami janjikan, banyak perkembangan tentang COVID-19 dan banjir di dalam negara yang ingin kami kongsikan kepada anda. Dan ini satu berita yang kami ingin kongsikan kepada anda kalau anda masih belum tahu bahawa kalau kita lihat kes kematian, kes jangkitan COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dengan semalam saja 3,027 kes dicatatkan, iaitu kes harian tertinggi. Namun jika anda di luar sana tidak berwaspada, ingkar dengan arahan PKP dan juga SOP, anda tak ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan seperti memakai pelitup muka, cuci tangan, jaga jarak anda dan sebagainya, kita akan berdepan dengan satu masalah yang kita sebenarnya semua tak mahu masalah-masalah ini. Kerana kalau kita lihat keboleh jangkitan kes kita boleh meningkat kepada 1.2 ataupun ia akan meningkat kalau mengikut kajiannya ia akan meningkat dan meruncing dengan unjuran 8,000 kes sehari seawal minggu ketiga Mac depan. Sekiranya kadar keboleh jangkitan itu ataupun R0 ini melepasi kadar 1.2. Kita masih lagi berada pada kadar 1.07 iaitu sehingga 2 hari lepas. Kita tak nak kadar R0 ini melepasi kadar 1.2, dan sekiranya kadar R0 ini dicatatkan pada kadar 1.1, unjuran keboleh jangkitan COVID-19 boleh mencecah 8,000 kes sehari dan hanya dapat diperlahankan bila kita sampai ke minggu kedua bulan Mei. Kita tak nak kan benda-benda ini terjadi. Kita dah lalui tahun lepas bagaimana seksa saya kira kita beraya, berramadan di rumah tanpa boleh melakukan aktiviti yang selalu kita lakukan. Namun kita sebagai rakyat Malaysia, kita adalah barisan hadapan sekarang. Kesiankanlah barisan hadapan di hospital itu, mereka dah terlalu tertekan. Kita kena ambil tanggungjawab ini, pastikan kita ikut semua arahan SOP yang disediakan dan kita jaga kita lah, so kita dapat satu kehidupan yang lebih bagus. So kita dapat mungkin raya dan sebagainya. Dan sebenarnya Helena, dalam masa yang sama ia telah pun melihat barisan hadapan semakin lemah ketika ini, dan ianya akan mengakibatkan kemungkinan terdapatnya antara mangsa-mangsa ataupun pesakit-pesakit tertentu untuk dipilih siapakah perlu diselamatkan ataupun tidak. Itu keadaan yang kita cuba elakkan ketika ini, dan diharapkan kita tak berdepan dengan situasi itu sekiranya kita mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, dan kita beralih pula mengenai keadaan banjir di beberapa negeri di Malaysia ini, dan di mana kerja-kerja pembersihan akibat kesan banjir ini dijangka akan mengambil masa sekitar seminggu sehingga 2 minggu di mana kesan dan sisa banjir yang teruk ini khasnya akan membuatkan masa yang diambil itu agak banyak sedikit bagi memperbaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku, dan khasnya ianya menyebabkan 2 pusat pelupusan sampah yang tidak dapat diakses. Itu antara kerosakan yang teruklah dapat kita saksikan, itu di Belenggu dan juga Temerloh, dan di Jengka 10 serta Maran. Dan menurutnya sebagai langkah penyelesaian sementara, PBT daerah telah pun menyediakan pusat pengumpulan sampah sementara yang akan dibersihkan semula sebaik sahaja 2 pusat pelupusan sampah itu kembali beroperasi. Ini akibat banjir. Segala-gala perkara yang tak dikendaki pula muncul. Alangkan kata Helena tadi, dengan pencawang elektrik menimbulkan bahaya, dan sampah ini pula akan menimbulkan penyakit berjangkit pada masa akan datang sekiranya tidak ditangani dengan betul sekali. Betul, dan anda yang berada ataupun berhadapan dengan situasi banjir ini, saya kira ini adalah satu berita yang boleh kami kongsikan kepada anda supaya anda terus
kekal di pusat pemindahan sementara tanpa memikirkan keselamatan barangan di rumah anda, kerana operasi banjir ini akan menurunkan ataupun akan menggerakkan 12,000 anggota PGA untuk digerakkan ke kawasan-kawasan untuk membantu operasi banjir di negeri-negeri yang terjejas teruk. Dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKD NKA Bukit Aman, Datuk Seri Ahmad Rahim Jaafar berkata, kesemua anggota PGA berkenaan akan digerakkan secara berperingkat mengikut situasi banjir. Okey, kalau kita tahu mungkin anda di luar sana tak berapa pasti apa sebenarnya fungsi JKD NKA ini. Mereka adalah untuk memastikan tiada kehilangan harta benda maupun kehilangan nyawa melibatkan mangsa banjir dalam tempoh ini. So ada orang dah jaga anda punya kebersihan dan dengan menguruskan sampah. Ada juga pasukan yang telah mengurus ataupun menjaga keselamatan barang-barang anda. Anda yang berada di pusat pemindahan sementara itu hanya duduk ikut SOP dan jangan risau perkara lain. Kita bersama-sama menggembling tenaga untuk menjaga keselamatan secara totalnya. Dan juga kalau kita lihat di kawasan-kawasan negeri Pahang terutamanya, kesemua 9 daerah terjejas kecuali di Cameron Highland. So berhati-hatilah. Mungkin Cameron Highland tak ada hujan, ada perkara benda lain sebab tanah runtuh sebab gerakan air dan sebagainya kan sangat laju pada kali ini. Betul. Dan kita sentuh pula mengenai perkembangan berita yang lain, iaitu mengenai sabotaj perkhidmatan air negara. Mahkamah tetap sebutan pada 2 Februari dan kalau kita lihat beberapa hari ataupun beberapa kebelakangan sebelum ini, beberapa bulan kebelakangan sebelum ini, hangat negeri Selangor lah khasnya mengalami gangguan bekalan air ekoran disabotaj oleh pihak tertentu, dan di mana dua lelaki termasuk seorang pengarah syarikat automotif yang didakwa melakukan sabotaj kepada perkhidmatan air negara ini akan ditetapkan tarikh pembicaraan sebutan semula pada 2 Februari, iaitu membabitkan Nathan 43 tahun dan Lim Kian Aik iaitu 42 tahun. Dan permohonan pendakwaan turut memberitahu pada tarikh itu di mana pihaknya akan membuat permohonan untuk kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Betul. Dan ini juga kita nak kongsikan kepada anda semua yang mungkin tertanya-tanya ni, nak PKP dah ke, nak jadi macam tahun lepas bulan 3 dan sebagainya. Ada juga yang dengar tu. Dia belum dipastikan, tetapi tahukah anda kalau kita buat benda-benda itu, ia akan impak kepada ekonomi kita. Bukan sahaja kepada emosi dan segala-galanya. Kita akan melemahkan kita punya sistem pertahanan, doktor dan sebagainya kan. Tetapi ni Bursa Malaysia juga terjejas dengan desas-desus yang tak berapa nak dipastikan lagi ini. Apapun kita kena dengarlah pengumuman rasmi oleh Perdana Menteri kan. Okey, yang ini pula kita nak kongsikan, Bursa Malaysia sebab dengar desas-desus ini dibuka rendah berikutan bimbang mengenai sekatan pergerakan. Dan kalau kita lihat setakat pagi tadi 9:06 pagi, penunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI MKLCI merosot 5.46 mata kepada 1,597.49 selepas dibuka rendah satu mata kepada 1,601.95. Itu adalah antara impak kalau kita suka cerita-cerita yang belum pasti lagi. So tenang, kita lihat saja, kita percaya kepada pemerintahan kerajaan kita dan mereka pastinya melakukan apa yang terbaik untuk kesihatan kita dan juga ekonomi kita. Itu yang pastinya untuk kesejahteraan negara, dan elakkan berkongsi daripada sesuatu perkara yang tak sahih. Dan yang pentingnya keadaan bukan hanya di Malaysia saja tetapi serata dunia mengalami kelembapan ekonomi ketika ini ekoran daripada COVID-19 ya. Betul. Okey. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Dah banyak sangat kita kongsikan kepada anda. Hari ini, Kami pun dah tak cukup nafas dah nak beritahu kepada anda semua. Tolong jaga SOP anda. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, duduk rumah diam-diam. Okey? Jaga, sering basuh tangan anda. Lepas tu jaga jarak. Jangan nak simbang dekat-dekat dan sebagainya. Itu asas dia. Kebersihan diri itu perlu kita jaga. Sebab kita nak raya, nak sebagainya, kita nak
kembalikan kehidupan normal kita walaupun ia mungkin lambat masa lagi. sedikit. Betul. Tapi at least kita cubalah kurangkan kematian, kurangkan kadar keboleh jangkitan itu, kadar kurangkan kes baharu yang dicatatkan. Kluster-kluster baru ini semua kita tak nak. Kita takut. Sekolah nak buka lagi ni semua. So itu saya setuju Shalina sebab dia menggejaskan sistem pendidikan kanak-kanak pada masa ini dan apa pun nampaknya Malaysia petang ini bersiaran setakat ini saja. Saya Nur dari Umur. Assalamualaikum dan salam hormat.